So kalau ada soalan, okay, seperti biasa, boleh tulis dalam Zoom chat. Zoom chat untuk bertanya apa juga soalan. Okay, baik. So kalau kita lihat di sini, okay, jadual dan graf. Okay, bab 1 jadual dan graf, kamu akan mempelajari bagaimana sesuatu jadual itu dan ciri-cirinya. Sebab jadual pasti akan ada tajuk, data dan maklumat. So tajuk ada, data ada dan maklumat ada. Dan kegunaan jadual adalah untuk menghasilkan graf. Kegunaan maklumat dan data dalam jadual itu akan digunakan untuk menghasilkan graf yang sesuai. So ada graf seperti graf Bermuda, graf garisan ataupun graf gabungan. Jadi kalau kita lihat, ini contoh-contoh jadual seperti jumlah hujan bulanan di Kuala Pilar. Ini bentuk jadual. Iaitu daripada Januari, Februari sampailah Disember. Dan ini adalah maklumat berkaitan dengan jumlah hujan pada setiap bulan. Itu jumlah hujan. Dan juga ada juga jenis jadual seperti sukan kegemaran murid. Di sini sukan kegemaran dan bilangan murid yang menyukai sukan-sukan seperti badminton, pingpong, bola keranjang dan sebagainya. Berapa bilangan pelajar-pelajar yang berminat dengan sukan-sukan itu. So itu dipanggil jadual. Dan selepas buat jadual itu baru lagi buat graf. So bagaimana mereka mengumpulkan maklumat-maklumat ini je? Ada banyak cara. Cara mengumpul atau kaedah mengumpulkan maklumat ini seperti kaedah pemerhatian. Maknanya perhati, dan rekodkan ataupun catatkan. Ataupun yang kedua, kaedah temu bual, interview. Bertanya kepada seseorang dan kumpulkan maklumatnya. Kemudian juga, banci. Banci adalah kaedah menghitung jumlah. Sama ada menghitung jumlah penduduk ke, menghitung jumlah pekerjaan ke, menghitung jumlah kenderaan ke, itu dipanggil banci. So, kaedah mengumpul maklumat, melalui pemerhatian, temu bual, banci, kemudian soal selidik. Soal selidik biasanya ada satu borang, borang soal selidik kepada orang ramai. Ini borang soal selidik, contohlah. Dan juga satu lagi cara mengumpul maklumat ialah rujukan kepustakaan. Rujukan kepustakaan. So ini adalah kita kata sebagai cara-cara untuk mengumpul maklumat. Baik, daripada situ barulah ditransfer ataupun dibawa maklumat itu kepada graf. Dan graf ada beberapa jenis. Graf yang pertama, graf Bermuda. Graf Bermuda mesti ada paksi menegak, paksi mendatar, tajuk dan petunjuk. Iaitu, kalau kita lihat di sini, inilah dia. Graf bar. Sama ada bar tu dia menegak macam ni, ataupun dia sengit macam ni, sama je. Sama je, boleh je. Yang penting, kita kata graf bar ini mesti ada tajuk. Itu satu. Ini tajuk lah. Ini tajuk. Kemudian dia mesti ada paksi menegak. Ini paksi menegak. Bilangan murid. Ini paksi menegak. Dan kemudian dia ada paksi yang mendatar. Paksi mendatar. Iaitu menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Kemudian di sebelah kanan itu akan ditunjukkan petunjuk. Petunjuk. Iaitu dia akan memberi hint atau petunjuk berkaitan dengan warna-warna bagi setiap bar itu. Kalau yang warna biru itu basikal, yang warna merah itu motorsikal, bas, kereta dan juga jalan kaki. So yang tinggi-tinggi ni inilah dipanggil bar. So ini adalah kita kata sebagai graf Bermuda. Graf Bermuda. Itu jenis yang pertama. Selain daripada itu,
graf garisan. Yang kedua ialah jenis graf garisan mudah. Graf garisan ni dia adalah graf yang kata apa, dia akan menggambarkan perubahan. Okey, perubahan sama ada perubahan-perubahan yang kecil atau perubahan-perubahan yang besar. Dan kebiasaannya graf-graf garisan ini akan mempersembahkan maklumat seperti suhu bulanan, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman dan lain-lain. Dan dia masih ada sifat-sifat yang sama untuk setiap graf. Mesti ada tajuk, mesti ada paksi menegak yang ini, dan juga mesti ada paksi mendatar yang ke bawah. Dan inilah dia garisannya. Dia titik-titik garisan tu kan, disambungkan, jadi itu dipanggil graf garisan mudah. Baik. Dan kalau kita lihat ada satu lagi, yang ketiga, iaitu jenis graf yang ketiga, graf gabungan. Dikatakan ianya gabungan kerana digabungkan graf bar mudah dan graf garisan. Digabungkan graf garisan dengan graf bar mudah. So dia akan tunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Iaitu sebagai contoh macam ni. Dia buat, iaitu dia tunjukkan tajuk dia jumlah hujan dan min suhu bulanan. Jadi kalau kita lihat, yang ini, graf garisan ini menunjukkan suhu. Suhu bulanan. Manakala yang sebelah kiri itu hujan itu maklumatnya ditunjukkan melalui bar ini. Bar ini yang naik turun tu kan. Bar tu setiap bar ini menunjukkan jumlah hujan. Tapi diletakkan dalam satu graf yang sama. Dalam satu graf yang sama. Jadi inilah dia graf gabungan. Graf gabungan. Jadi langkah-langkah. 1.3 kamu akan belajar tentang langkah-langkah membina jadual. Diberikan maklumat seperti ini. Kemudian kamu kena bina jadual kekerapan. Kemudian ringkaskan jadual. Sebenarnya tak perlu pun, just terus pergi kepada bina jadual yang menunjukkan maklumat cara datang ke sekolah dan juga bilangan murid. Daripada situ barulah kamu transferkan maklumat itu ke dalam graf bar mudah. Ini langkah-langkah dia lah. Langkah-langkah membina graf bar mudah. So, paling penting kena buat dia punya paksi mendatar dan juga paksi menegak tu lah. Dan kemudian kamu boleh letakkan atau lukiskan bar-bar mengikut cara murid datang ke sekolah. Satu persatu, dan kemudian lorek atau warnakan setiap bar. Jadi itu akan menggambarkan fakta yang berlainan. Inilah dia tentang graf bar mudah. Senang dia sebenarnya. Baik. Di sekolah dah sampai buat bina graf bar mudah ke? Dah. Oh dah, bagus Haris. Laju kan? Belum lagi. Okey. Dah juga. Baru buat. I see. Baik, bagus. Belum lagi ya. Tak apa. Kemudian kalau untuk membina graf garisan mudah pun sama. Geo belum start. Allah. Dah sampai gabungan. Bagus Ain. Okey. Kemudian langkah membina graf garisan mudah pun sama juga. Dapatkan maklumat ni. Daripada maklumat ini kamu tukarkan kepada graf garisan mudah. Sama je. Buat paksi mendatar dan kemudian paksi menegak. Kemudian tandakan titik-titik di atas kertas graf tu. Dan kemudian sambungkan dia. Jadilah graf garisan.
Dan kalau graf gabungan, sama juga. Graf gabungan, okey, cuma perbezaan dia, okey, iaitu graf yang paksi menegak ni, sebelah kiri ni, biasanya untuk menunjukkan jumlah hujan. Sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan ini, okey, dia akan menunjukkan suhu bulanan. Dan paksi mendatar ini pula adalah untuk mewakili bulan Januari hingga Disember. Kebiasaannya lah. Yang ini. Dan kemudian, okey, kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum bagi hujan dan suhu. Kemudian tandakan juga, okey, mengikut skala, okey, 1 sentimeter mewakili berapa ratus, berapa puluh ke. Tak ada masalah pun, kamu boleh buat nanti. Dan kemudian barulah lukiskan bar jumlah hujan serta plotkan nilai-nilai suhu. Kalau jumlah hujan, okey, iaitu jumlah hujan iaitu bar-bar inilah. Ini bar-bar yang kamu buat menunjukkan jumlah hujan. So, kemudian yang di atas ini adalah titik-titik untuk menunjukkan garisan suhu. Perubahan-perubahan suhu. Jadi, kemudian kamu masukkanlah tajuk dan juga labelkan. So, ini tajuk dan kemudian labelkan hujan, suhu, okay, bulan. Jadi, dapatlah lengkap graf garisan dan juga graf gabungan. Okey. Jadi, itulah dia. Dan kebiasaannya cikgu tak khawatir tentang bagaimana kamu membina graf garisan ni. Sama ada graf garisan ke, graf gabungan ke, graf bar mudah ke, tak ada masalah. Tapi biasanya pelajar akan bermasalah bila mentafsir. Bagaimana untuk mentafsir jadual? Mentafsir graf bar mudah, graf garisan, ataupun graf gabungan. Okey. Baik. Seperti yang cikgu pernah ajar sebelum ini. Graf, untuk mentafsir, sama ada mentafsir jadual ke, mentafsir graf bar ke, ataupun graf garisan ke, dia punya formula sama sahaja. Sama sahaja. Formula dia macam mana cikgu? Okey. Korang tengok sini cikgu cikgu highlightkan dan korang tengok Okey. Kenapa Iman? Okey. Baik. Iaitu kalau kamu lihat dia kebiasaannya terdiri daripada 4 perenggan. Nampak tak? Ada 4 perenggan. Okey. So perenggan pertama yang ini. Baik, perenggan pertama ini kebiasaannya menunjukkan tajuk. Contoh, jadual 1.5 menunjukkan cara murid tingkatan 3 mutiara datang ke sekolah. Okey, iaitu dengan dengan menaiki bas, berbasikal, berjalan kaki, menaiki kereta dan membonceng motosikal. Okey, soalan tanya cikgu. Perenggan kedua kena tulis sebab ke atau bilangan petunjuk? Okey. Tengok dulu. Okey. Nanti korang tengok ni iaitu kalau kita lihat perenggan yang kedua, cara datang ke sekolah. Ingat, perenggan kedua kebiasaannya kamu akan mentionkan apa yang ada di dalam graf itu ataupun di dalam jadual itu, iaitu kamu akan mentionkan yang mana paling tinggi datanya dan paling rendah. Contoh, ini perenggan kedua. Ini perenggan kedua. Kita tengok perenggan kedua, apa yang dia tulis dalam ni. Iaitu perenggan kedua dia mentionkan tentang paling ramai murid. Itu. Kemudian yang kedua tertinggi. Nampak? Mendengar menaiki bas iaitu seramai 7 orang, diikuti menaiki kereta seramai 5 orang dan berbasikal iaitu seramai 4 orang. Cara datang ke sekolah yang melibatkan murid paling sedikit pula adalah dengan membonceng motosikal iaitu seramai 2 orang. Maknanya kamu kena mentionkan apa yang paling banyak, kemudian teruskan nombor 2, nombor 3 dan seterusnya, dan paling sedikit apa. Tetapi kamu mentionkan juga, mesti mentionkan nilai dia. Berapa orang?
Kalau paling ramai murid adalah dengan berjalan kaki, iaitu seramai 12 orang. Nampak tak? Dia mentionkan 12 orang. Yang kedua tertinggi adalah dengan menaiki bas seramai 7 orang. So, perenggan kedua kena mentionkan jenis data. Data paling tinggi apa, nombor 2 paling tinggi, nombor 3 dan seterusnya. Dan paling sedikit tu apa. Itu. Kemudian, habis perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga, iaitu yang di sini, ini adalah kita kata sebagai isi tersurat. Tersurat ke? Bukan. Isi tersirat. Isi tersirat. Isi tersirat ni macam mana cikgu? Kamu berikan sebab-sebab. Kamu berikan sebab-sebab kenapa orang menggunakan kaedah tersebut untuk pergi ke sekolah. Contohnya, kita tengok ni ramai murid yang berjalan kaki ke sekolah. Kalau berjalan kaki ke sekolah, sebab apa? Disebabkan oleh faktor lokasi rumah mereka yang terletak berhampiran dengan sekolah. Baik. Mana datang lokasi rumah mereka terletak berhampiran dengan sekolah? Kalau kita tengok berjalan kaki kat sini kan, 4 orang je. Tapi macam mana kita tahu dia ni rumah dia berhampiran dengan sekolah? Itu adalah penilaian kita sendiri. Dalam jadual ada mention tak rumah dia orang dekat? Tak ada. Tetapi ini yang dikatakan sebagai apa? Sebagai isi tersirat. Iaitu melalui pemahaman kamu. Diorang berjalan kaki ni, pasti rumah mereka berhampiran dengan sekolah. Kalau salah cikgu, biasanya tak salah. Biasanya tak salah. Sebab dia logik. Dia logik. Takkanlah korang nak cakap apa? Oh, mereka semua datang menaiki bas kerana rumah mereka dekat. Kita fikir logik balik kan. Takkan rumah dekat nak naik bas. You see? Kalau bas mesti jauh. Kalau yang berjalan kaki, kalau yang berjalan kaki, mungkin rumah dia dekat. Yang basikal pun mungkin rumah dia dekat. Yang naik kereta mungkin dia, ibu bapanya hantar. Begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, manakala murid yang menaiki bas dan kereta adalah kerana jarak kawasan perumahan mereka terletak lebih jauh dari sekolah. Kalau naik bas, naik kereta, rumah dia orang lagi jauh. Selain itu, terdapat juga murid yang membonceng motosikal kerana lokasi rumah mereka terletak tidak begitu jauh dari sekolah. Nampak tak? Dia bergantung kepada faktor lokasi rumah. Mana dia orang dapat benda-benda ni cikgu? Ini dipanggil KBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi. So, kamu tahu, kalau datang nak jalan kaki ni, rumah dekat je. Kalau naik basikal, mungkin rumah dia orang pun dekat juga. Kalau naik kereta dan juga mungkin naik bas, mungkin rumah mereka jauh. You see? Ini dipanggil KBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi. Dan ini tidak ada dalam jadual tu. Tak ada. Kamu kena fikir. Dan selepas itu, selepas kamu buat penilaian itu, barulah yang terakhir. Ada KBAT. Kemahiran berfikir aras rendah. Tak ada. Kalau kemahiran berfikir aras rendah, dia seperti kamu buat macam jadual ni lah. Seperti perenggan pertama, perenggan kedua, apa yang kamu nampak itu kamu mentionkan. Itu kebar lah tu. Tapi apa yang kamu tak nampak kat situ, tapi kamu mentionkan, itu kemahiran berfikir aras tinggi. Nampak? Jadi sebagai rumusan, murid tingkatan 3 mutiara, ini rumusan. Perenggan terakhir, rumusan. Rumusan, iaitu murid tingkatan 3 mutiara menggunakan pelbagai cara untuk datang ke sekolah dan berjalan kaki merupakan cara yang paling utama, maknanya paling banyak, manakala membonceng motosikal adalah cara yang paling kurang digunakan oleh mereka untuk datang ke sekolah. Nampak tak? Dia punya pembahagian tafsiran. Bila dia tafsir, perenggan pertama dia mentionkan tajuk, perenggan kedua dia mentionkan
tentang jumlah nilai yang paling banyak, nombor 2 banyak, okey, kemudian nilai yang paling sedikit. Perenggan yang ketiga, dia berikan sebab-sebab kenapa nilai itu banyak, kenapa nilai itu sedikit. Diberi sebab. Dan perenggan keempat, rumusan. Okey, kesimpulannya. So ini cara bagaimana mentafsir jadual. Dan adakah cara tafsiran ini sama juga seperti graf bar mudah? Sama. Sama. Cuma mungkin dia gabung-gabungkan sikitlah. Contoh okey, mentafsir graf bar mudah. Tengok betul Raja 1 menunjukkan sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 alfa. So ini adalah kita kata sebagai dia punya perenggan pertama, iaitu dia mentionkan tajuk. Baik. Ayat seterusnya, sukan yang mencatatkan bilangan murid yang tertinggi, iaitu bola sepak. Diikuti pula oleh sukan badminton. Kemudian seramai 7 orang dan sukan bola keranjang itu seramai 6 orang. Sukan yang mencatatkan bilangan murid paling rendah ialah sepak takraw, iaitu seramai 5 orang. Nampak tak? Perenggan kedua dia akan mentionkan tentang nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah serta nilai-nilai seterusnya. Baik. Kemudian perenggan ketiga, ramai memilih murid sukan bola sepak sebagai sukan kegemaran kerana dilatih oleh guru yang berpengalaman dan seterusnya membuka peluang kepada murid-murid untuk mempelajari teknik-teknik yang baharu. Mana dia dapat idea tu, cikgu? Korang fikir, mana dia tahu, cikgu? Berdasarkan bar ni, graf bar ni je. Macam mana dia tahu? Okey, itu dilatih oleh guru yang berpengalaman, teknik-teknik yang baru. Inilah dipanggil keban. Iaitu, kamu boleh berfikir bahawa, ramai yang pilih sukan ni sebab apa? Sukan kegemaran bola sepak ni kerana apa? Mungkin guru dia yang melatih itu berpengalaman. Iaitu, bayangkan kalau sekolah kamu, dia telah panggil Ronaldinho untuk menjadi jurulatih bola sepak kamu. Kamu nak tak join sekolah kamu? Ataupun dia panggil Cristiano Ronaldo untuk datang mengajar bola sepak di sekolah kamu. Kau nak join tak sekolah bola sepak tu? Confirm nak kan? Ronaldinho kot. Ataupun kita, Cristiano Ronaldo. Kita kena join ni. You see? Guru yang berpengalaman. Auto semangat. Betul. Silap-silap hari bulan kan. Kalau Cristiano Ronaldo yang jadi coach bola sepak, jangan kata lelaki. Alisha Raihana pun nak register. Aini Zahra pun tiba-tiba nak jadi main bola sepak lah. Kan. Anci pun tiba-tiba nak main bola sepak lah. Aku nak register lah main bola sepak. Asal ada Cristiano Ronaldo. I see. Okey. Jadi contoh kan. Jadi kalau kita lihat di situ pengaruh. Pengaruh guru berpengalaman. Okey, jadi kalau kita lihat mana dapat idea ni? Just kebat. It's kebat. Boleh diterima kan? Kemudian sukan sepak takraw pula kurang digemari. Yang paling kurang digemari kamu beri idea. Kenapa Kerana sukan ini agak sukar dimainkan serta memerlukan teknik dan kemahiran yang betul. Memang betul pun. Tapi siapa kat sini yang main sepak takraw? Siapa main sepak takraw? Amar, Kawi? Okey, Kuhan, Pravin main sepak takraw tak? Tak okey. Tak, iyalah mana tahu sebab cikgu dulu cikgu memang sukan bola sepak, badminton dan juga sepak takraw cikgu main. Memang cikgu main sepak takraw kat sekolah. Peringkat sekolah cikgu bagi sekolah sepak takraw. Jadi memang dia perlukan teknik yang tinggi lah. Bukan semua orang boleh main lah sebenarnya. Jadi itu antara puncanya. So, kemudian kesimpulannya. Okey, murid tingkatan 3 alfa aktif bersukan. Sukan bola sepak merupakan sukan yang paling digemari, manakala sukan sepak takraw merupakan sukan yang paling kurang digemari oleh mereka. Jadi, tutup dengan kesimpulan. Nampak tak? Dia punya format sama. Tajuk, kemudian bilangan murid yang tertinggi, kedua tertinggi dan terendah.
Kemudian perenggan yang ketiga iaitu berikan sebab-sebab kenapa dia tertinggi dan kenapa dia terendah. Dan ataupun perenggan yang keempat, kesimpulan. Itulah dia tafsir. Dan kenapa kamu kena buat tafsiran macam ni, kena belajar cikgu? Sebab memang ada soalan tentang mentafsir graf garisan. Memang ada soalan. Okay. Jadi begitu juga graf garisan pun sama. Begitu juga graf gabungan pun sama juga format dia. Okay. So format memang sama. Okay, tak ada masalah pun. So gunakan format ini. Okay, untuk membuat tafsiran. So, dengan itu kamu dah habis dah bab 1, jadual dan graf. So, bab ni sebenarnya simple je. Dia tentang kemahiran geografi. Kemahiran geografi. Baik, ada soalan tak? Sebelum kita pergi kepada cartapai. Kita buat revision teruslah cartapai. Ada soalan tak nak tanya? Ke korang dah mula? Cikgu dah ngantuk lah cikgu. Sebab cikgu tengok korang semua tadi mungkin dah makan macam-macam kan. Tiba-tiba korang pun, cikgu dah mengantuk lah. Okay. Ngantuk, kekenyangan, maklum dah pukul 10 kan, dan dapat semangat. Okey, bagus Satya. Bagus Satya. Okey. Bagaimana dengan yang lain-lain? Okey okey, baik, bagus. Tiba-tiba ada soalan tanya, cikgu, bila nak cikgu nak potong rambut? Bila cikgu nak potong rambut? Kena ke potong rambut? Kan? Kena potong rambut tak nak kan? Okey, baik. Kita teruskan. Agak random soalan tu cikgu bila nak potong rambut kan? Agak random kat situ. Tak apa. It's okay. Okey. Cartapai. Kita buat terus revision cartapai okey, iaitu bab yang kedua, cartapai yang kamu akan pelajari dalam di sekolah nanti, iaitu satu carta yang berbentuk bulatan yang mana bentuk dia seperti pai. Pai itu apa? Sejenis makanan orang putih tu kan, yang bentuk bulat. Kenapa tak disebutkan carta roti canai ke, carta lempeng ke, ataupun carta apa lagi? Okay. Jadi kerana apa? Kerana dia datang daripada, sebab dia bentuk bulat dan dia datang daripada negara barat. So negara barat memang suka makan pai. Jadi sebab itu dipanggil carta pai. Cuba kalau orang Malaysia yang buat carta pai tu. Dia tak nama carta pai. Dia mungkin akan jadi carta lempeng. Carta lempeng. Ya, bukan kari pap. Okey. Ya, kita buat kari pap. Jadi okay. Pancake. Pancake carta pancake kau. Macam-macam kau. Korang kalau bab makan memang hebat. Kan? Iaitu carta pai ialah sejenis gambar rajah yang akan mewakili data dan maklumat. Setiap sektor. Sektor tu maknanya dia punya pembahagian tu akan mewakili maklumat-maklumat tertentu. Dan setiap sektor itu dinyatakan dalam bentuk peratus, dalam bentuk percentage, dan nilai keseluruhan bulatan ialah 360 darjah mewakili 100%. Takkan itu pun cikgu nak bagi tahu kan? Korang dah belajar dalam matematik, betul tak? Dah belajar dalam matematik. Jadi, bagaimana untuk membina carta pai? Contoh, ini cikgu bagi contoh. Dia bagi tahu jumlah pelancong yang datang ke negeri Pahang. Iaitu kita ada Amerika, kita ada Australia, Jepun dan juga Thailand. So dapatkan jumlah pelancong. Jumlah pelancong ini penting. Kemudian kalau kita lihat berapa peratus. So 3, 7, 69, 21. So jumlah dia 100%. Dan kemudian tukarkan nilai itu kepada nilai darjah. Yang ini 3%, 11 darjah. 7%, 25 darjah. 69%, 248 darjah. Dan 21%, 76 darjah. Jadi, macam mana nak tukar nilai jadual tu kepada peratus cikgu? Iaitu
kamu kena bahagikan seperti ini. Contoh, peratus bagi pelancong dari negara Jepun. Okey, kalau kita lihat di sini. Okey, kita ambil negara Jepun ni. Okey, negara Jepun ini kamu kena bahagikan dengan jumlah dulu. Bahagikan dengan jumlah. Sebab itu 238378 ni dibahagikan dengan 347197, iaitu jumlah dia. Okey. Kemudian darabkan dengan 100 dan akan dapat 69%. Tukarkan kepada peratus dulu. Selepas tukar kepada peratus, barulah kamu tukarkannya sekali lagi, iaitu 69% tadi, darabkan dengan 360 darjah. Barulah kamu dapat nilai sudut sektor itu, iaitu 248 degrees. Nampak tak? First step, tukarkan nilai kepada bentuk peratus. Second step, tukarkan peratus itu kepada saiz sudut sektor. Dan kemudian barulah kamu guna alat untuk membuat bulatan. Apakah nama alat ini? Apakah nama alat binatang ini? Apa nama alat binatang ini yang digunakan ni? Nama dia apa? Ya, betul. Nama dia ialah jangka. Bukan jangka tulis pandai. Bukan jangka tolok pandai. Okey. Itu bukan jangka tulis, itu jangka lukis. Jangka sudut pun bukan pandai. Okey. Jangka-jangka. Korang memang daripada tadi jangka-jangka. Ni binatang ni. Binatang ni makhluk ni. Makhluk ini dipanggil jangka sudut. Okey. Korang kena ada ni jangka sudut. Binatang ni dipanggil jangka sudut. Kemudian binatang yang kedua yang korang kena ada, yang ini, yang boleh letak pensel macam tadi tu kan. Boleh letak pensel kat sini, yang sebelah sini tu tajam. Ini dipanggil jangka lukis. Untuk melukis bulatan. Bukan jangka tulis. Jangka tulis tu bila korang tak ada pensel, kemudian korang letak pensel kat sini, kemudian korang tulis kan. Biasa buat kan. Biasa buat kan. Letak tulis pensel kat sini. Bila pensel tak bawa. Itulah korang. Ini jangka lukis. Okey. Dan seterusnya, yang kedua-dua tajam ini dipanggil jangka tolok untuk mengukur, membuat ukuran di atas peta. So 3 jangka ni kena ada. Okey. Jadi tu bukan yang dibuat tadi tu, itu adalah jangka lukis. Ingat itu adalah jangka lukis untuk buat bulatan. So bila dah buat bulatan, okey, kemudian lukiskan jejari. Okey, jejari dari pusat bulatan. Okey, kita tahu pusat bulatan kat tengah-tengah ini pusat bulatan. Kemudian mula-mula kamu akan lukiskan sektor ataupun lukiskan nilai yang terbesar dulu. Nilai terbesar kita buat tadi berapa? Iaitu 248 darjah. Iaitu mewakili pelancong daripada Jepun. Inilah dia. 248 darjah dari sini sampai ke sini. Buat yang itu dulu. Kemudian barulah buat yang kedua terkecil. Kemudian barulah buat yang ketiga terkecil. Dan buatlah yang terakhir yang terkecil. So, dapatlah. Okay, dapatlah jangka ataupun kita kata sebagai cartapai tersebut. Bila dah buat dia punya garisan-garisan itu, warna atau lorekkan sektor dan tuliskan nilai. Ingat nilai yang ditulis bukanlah nilai sebenar, tapi nilai dalam bentuk peratus. Nilai dalam bentuk peratus, bukan nilai dalam bentuk darjah, bukan. Jadi, kemudian lengkapkan cartapai itu dengan tajuk. Tajuk dia, yang ini tajuk. Kemudian petunjuk. Dan kemudian jumlah keseluruhan. Nampak tak? Petunjuk dan jumlah keseluruhan. Jadi ini
lengkaplah satu cartapai untuk kamu persembahkan. Dan kemudian bagaimana cara untuk mentafsir cartapai? Sebenarnya mentafsir cartapai pun sama seperti mentafsir jadual graf tadi. Kalau korang tengok sama tau. Seperti apa tau? Contoh yang ayat pertama dia akan bagi tajuk. Okey. Cartapai menunjukkan kedatangan pelancong mengikut negara asal. Okey, baik. Kemudian ayat seterusnya, kita tengok jumlah keseluruhan bilangan pelancong ialah seramai 347,157 orang. Bilangan pelancong dari negara Jepun adalah yang ini. So dia mentionkan yang paling banyak, kemudian nombor 2 banyak, kemudian nombor 3, kemudian nombor 4 yang paling sedikit. Jumlah peratus pelancong yang tertinggi adalah dari negara Jepun. Jumlah peratus pelancong yang terendah adalah dari negara Amerika Syarikat. Di sini dia mentionkan perbezaan peratus dan bilangan pelancong antara negara Jepun dengan Amerika Syarikat. Maknanya perbezaan di antara yang paling banyak dengan yang paling rendah adalah 66%. Ini dia buat tambahan. Mana datang maklumat ni cikgu? Dia buat tambahan sendiri pun tak ada masalah. Kemudian, perenggan seterusnya, dia berikan isi tersirat. Kebat. Kehadiran pelancong dari negara Jepun yang ramai ke negeri Pahang adalah kerana ingin apa? Dia kata menikmati iklim tropika yang sangat berbeza. Di samping itu, faktor sosio-budaya juga menarik minat. Selain aktiviti riadah, mereka juga berpeluang menjalankan kajian tentang flora dan fauna. Itu semua adalah kebat. Ada ke mention dalam cartapai? Tak ada. So, mana datang idea tu cikgu? Dia orang fikir sendiri. Mana yang logik, mereka akan berikan jawapan itu. So, diakhiri dengan rumusan. Sebagai rumusan, bilangan pelancong dari negara Jepun yang datang ke negeri Pahang adalah yang tertinggi. Habis. So, itulah dia cartapai. Habis bab yang kedua. Cartapai. Right. So, kita masih lagi dalam belajar bab 3 ni. Kita masih belum habis, tapi tak apa, kita akan sambung untuk bab 3 itu pada minggu hadapan.